Sini jangan. Saya lebih suka ni. Aku marah. Sini lagi. Nanti nak buat doktor, supaya doktor nak kasih ni kita sana. Membuyuk dia. Terpaksa saya cari tu tiang sana tu doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah marilah kita bersama-sama pada malam ini memulakan majlis ilmu kita dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, dan kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini berada dalam majlis ilmu yang insya-Allah kita harapkan akan menjadi pertamanya sebagai penambah amalan hasanat kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majlis ini majlis yang disayangi, dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersama dalam majlis ini insya-Allah sama ada yang jauh atau dekat dalam majlis, dalam masjid yang diberkati ini ataupun yang berada di lain lah kita kata pada malam ini. Terima kasih kepada ahli jemaah yang hadir pada malam ini, yang Tuan Imam kita yang dikasihi, dan juga Tuan Bilal kita dan semua ahli jawatan kuasa takmir masjid dan semua muslimin dan muslimat. Pada malam ini alhamdulillah kita akan bersama-sama dalam satu surah baru insya-Allah di dalam Al-Quran ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahawa kita ambil daripada surah-surah yang pendek, walaupun kalau diikutnya tidaklah mengikut susunan, tetapi kita ambil yang sering kita baca, yang kita panggil sebagai ayat lazim ataupun juz amma. Pada malam ini kita akan membaca satu surah, iaitu surah yang berkaitan dengan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai pengenalannya, sebagai permulaannya, mukaddimahnya, untuk kita memahami ayat-ayat Quran ini, salah satu daripada cara yang disebutkan oleh ulama ialah kita mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita mengetahui dalam suasana apakah ayat itu turun, sesuatu ayat itu turun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, kita panggil munajjaman, dipanggil dalam bahasa Arabnya. Munajjaman ni artinya ialah sedikit-sedikit. Dia tidak turun sekaligus. Kalau kita pergi beli mushaf pada hari ini, kita memang diberi sekaligus sebiji, kita tidak diberi sedikit-sedikit. Dia tak beri sehelai, esok sehelai, tak. Tapi Nabi SAW mendapat wahyu ni sedikit-sedikit, mengikut keadaan, mengikut suasana, mengikut keperluan, mengikut apa yang sesuai pada masa tersebut. Jadi oleh kerana itulah maka sangat-sangat cantik kalau kita dapat mengetahui apakah sirah ataupun apakah yang dipanggil oleh ulama sebagai mulabasat, dipanggil mulabasat. Ada satu perkara dalam ilmu Quran ini namanya ialah
asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni ialah kita mengetahui ayat itu turun, apakah peristiwa sebelumnya. Bagaimana ayat itu turun. Tetapi mula basat ini agak berbeza sedikit. Mula basat ni artinya dalam persekitaran apa, dalam suasana apa ayat itu turun. Surah ini, surah Al-Lahab yang kita nak baca pada malam ni, ataupun surah Al-Masad ni, turunnya dikatakan oleh ulama-ulama tafsir pada tahun yang ketiga kenabian. Tahun yang ketiga kenabian Nabi SAW. Bukan tahun hijrah, tahun kenabian. Iaitu Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama, iaitu Iqra. Itu dikira sebagai tahun pertama. Jadi selepas Nabi mendapat Iqra, wahyu yang kedua ialah surah Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Itu ayat kedua. Selepas daripada itu, selama 3 tahun Nabi kita SAW berdakwah secara senyap-senyap dipanggil, ataupun sir maknanya. Tidak didedahkan kepada orang ramai. Tak duduk depan-depan orang ramai untuk bercerita tentang Islam ni. Tapi Nabi pilih-pilih orang. Tengok siapa, kerana pada masa itu Islam sangat baru. Menurut hikmahnya, kalaulah Nabi ni bercerita secara terus terang di hadapan orang yang sembah berhala ni, nescaya dikatakan kemungkinan besar Nabi ni dibunuh, ataupun Nabi ni disekat, atau Nabi ditangkap. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi kita berdakwah, tetapi berdakwah secara senyap-senyap, secara hanya orang-orang tertentu. Siapa contohnya? Family baginda sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, kemudian anak-anak baginda sehinggalah kepada Fatimah Az-Zahra. Kemudian siapa lagi? Orang yang terdekat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ataupun karramallahu wajh, iaitu orang yang tinggal bersama dengan beliau. Kemudian siapa lagi? Kawan terdekat, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi maknanya pada masa itu dakwah ni secara senyap-senyap, secara sirriyah dipanggil. Nabi berdakwah 3 tahun. Selepas itu turunlah ayat yang menyuruh baginda Nabi ni berdakwah secara terang-terangan, iaitu ayatnya wanzir ashiratakal aqrabin, surah Asy-Syu'ara. Wanzir ashiratakal aqrabin. Bila Nabi dapat ayat ni, bermakna apa ayat ni? Wahai Muhammad, sekarang ni berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Jadi artinya sekarang bukan lagi kepada orang-orang tertentu, tapi kepada keluarga kamu yang terdekat. Apa Nabi buat? Nabi telah kumpulkan seramai 45 orang, yang datang tu 45 orang dalam satu majlis family. Family ni maknanya anak-anak keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib semua berkumpul. Nabi nak bercakap. Bila Nabi nak bercakap je, baru nak start bercakap, datanglah kepala samsing lah kita kata ni dalam family tu. Nama dia Abu Lahab. Dia yang cakap dulu. Dia cakap apa? Muhammad, jangan cakap banyak-banyak lah kau. Diam sudah kau ni. Apa Muhammad nak cakap ni? Tu saya terjemah lebih kurang lah daripada sirah Nabi SAW. Kemudian Nabi diam, sudah makan semua balik. Nabi tak puas hatilah, kerana Nabi tak sempat nak sampaikan Islam ni. Jadi apa perkara kedua yang Nabi buat ialah jemput sekali lagi. Jemput sekali lagi, datanglah Nabi pun mula bercakap. Bila bercakap tentang Islam ni, cerita tentang apa ni, la ilaha illallah, semua sekali aku ni Rasulullah dan sebagainya, apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Dia kata, kau jangan mengaruk Muhammad, kau ni dah nak jadi gila ke, kau ni dah jadi nak jadi murtad. Murtad bahasa dia panggil sobik, dipanggil dalam bahasa Arab tu. Sobik ni makna orang murtad lah, nak tinggalkan agama nenek moyang kita lah, macam tu. Lalu berdirilah siapa pada masa tu? Abu Talib. Abu Talib berkata, dia kata, Muhammad, apa yang kau cakap ni betul, baik yang kau cakap ni, teruskan, kami akan bersama dengan kamu. Jadi ramailah saudara-saudara mara ni, Nabi ni, yang telah bersama dengan Nabi. Bila Nabi macam tu, Nabi rasa confident,
turun ayat selepas daripada tu, iaitu apa? Ayatnya surah An-Nahl, surah Al-Hijr, minta maaf, surah Al-Hijr, iaitu fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, sekarang fasda'. Fasda' ni artinya ialah ceritakan habis-habisan, beritahu semua orang. Fasda', jangan sembunyi-sembunyi lagi. Bima tu'mar, dengan apa yang kamu disuruh. Makna apa? Iaitu apa yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada kamu, kamu sekarang kena ceritakan kepada semua orang. Wa'rid 'anil musyrikin, jangan layan orang-orang musyrik ni. Orang-orang yang nak kacau kau ni, jangan hirau. Teruskan. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW buat apa? Nabi pergi ke satu bukit di tepi Kaabah tu, bukan bukit-bukit tinggi tapi bukit dikatakan tu Jabal apa ni? As-Safa. As-Safa ni orang pergi ke Mekah dia tahulah iaitu tempat kita mulakan sa'i. As-Sa'yu. Bukit tu taklah tinggi sangat. Kalau tinggi sangat, siapa nak dengar kan? Jauh tinggi atas bukit tu. Tinggi bukit tu. Bukit Safa ni dipanggil bukit juga dalam bahasa Arabnya. Dipanggil Jabal As-Safa. Ujung sana nama dia Marwah. Jadi kita berlari di antara Safa dan Marwah. Jadi bukit tu sekarang ni tak ada dah. Macam hilang dah kan. Kita naik tu dia licin-licin sikit tu. Kita pergi sentuh-sentuh tu, kita pergi pijak tu, betul kita berlari sana balik. Itu bukit As-Safa. Nabi naik situ. Nabi naik atas bukit tu, Nabi panggil, hai bani ni, hai bani, panggil semua kabilah-kabilah Arab ni. Jadi ni ada perkara nak cerita ni, ada perkara ni. Jadi semua orang datang. Orang yang tak boleh datang disebutkan dalam sirah, mereka akan hantar wakil. Apa Muhammad nak cerita ni? Jadi bila sampai di sana tu, semua dah berkumpul, Nabi pun start cerita dia. Nabi kata, kalau aku beritahu kepada kamu semua, you all, dia tak cakap Inggeris ni, saya cakap Inggeris ni. Nabi pun tak cakap Melayu. Nabi cakap Arab lah ni. Tapi dia kata, kalau aku beritahu kepada kamu semua ni, seberang bukit sana tu ada tentera yang nak datang serang kamu semua ni. Kamu percaya tak pada aku? Mereka berkata, dia kata, ma jarrabna alaika kaziban, dia kata. Sepanjang hidup kami ni, Muhammad, tak pernah kau ni menipu. Takkan kau nak tipu kami? Okey, Nabi kata, sekarang aku nak beritahu kamu semua ni satu benda. Kamu semua ni akan mati. Di depan sana tu ada azab. Kalau kamu tak beriman, kamu akan kena azab. Nabi pun ceritalah ceramah sikit, ceramah. Orang semua senyap. Tapi bila orang dah start ni, tiba-tiba bangkitlah seorang lelaki. Lelaki tu kata apa? Dia kata, tabban laka ya Muhammad. Tabban, dia kata, tabban laka ya Muhammad. Tabban ni maknanya celaka. Dia kata lagi, alihaza jama'tana. Dia kata, kamu ni Muhammad, kamu nak kumpulkan orang ramai-ramai ni hanya semata-mata nak cerita tentang perkara ni. Celaka kau, 2 kali celaka dia. Siapakah orang tu? Orang tu tak lain tak bukan Abu Lahab yang kita nak baca pada malam. Jadi tu mukadimah cerita tu panjang sikit. Jadi dah ada environment cerita tu. Jadi dalam Quran ini ramai musuh-musuh Allah Ta'ala ni cerita tentang musuh-musuh Islam ni, musuh Nabi kita ni sangat ramai. Musuh Nabi lah secara spesifiknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ramai-ramai orang yang menentang Nabi ni, semua sekali kepala-kepala Mekah tu ada 25 orang. 25 kepala samsing. Yang majoriti tu tak beriman. Semua tak beriman kecuali Abu Sufyan. Abu Sufyan nasib baik tak mati. Yang lain tu majoriti tu semua mati. Mati di mana? Tu mati di Badar. Masa perang Badar. Nabi campak semua dalam perigi tu. Jadi tu insya-Allah lah kita cerita nanti masa perang Badar nanti. Ni cerita baru tahun yang ketiga ni. Jadi lelaki yang berkata macam tu dia tu ialah Abu Lahab, bapa saudara. Nabi sedih pada masa tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cepat-cepat campur tangan. Maknanya Allah Taala ni kata ahli tafsir, dia kata ketika berlakunya startnya pertempuran lah kita kata perlawanan di antara seorang manusia bernama Muhammad dengan seorang manusia bernama Abu Lahab, bapa saudara dia. Abu Lahab ni bin Abdul Muttalib, saudara adik-beradik kepada Abdullah.
adik-beradik kepada Abbas, adik-beradik kepada, itulah semua adik-beradik dia tu. Jadi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala campur tangan. Ketika Nabi sedih, bapa saudara sendiri sedang kata macam tu, orang lain senyap. Satu kabilah Mekah tu semua senyap bila Nabi cerita tentang Islam ni. Tapi dia jadi kepala samsing. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala campur tangan, turunlah ayat ni. Tabbat yada abi lahabin. Watab. Terus watab 2 kali. Tabbat, kemudian tu watab satu lagi. Watab tu waw tu dan lah tab. Jadi dalam bahasa Arabnya tab tu tab 2. Tab 1, tak 2 situ. Tab. Tab tu maksudnya ialah celaka maksudnya. Dalam bahasa kita lah cara mudahnya. Celaka atau binasa. Maknanya hancurlah. Jadi tabbat yada abi lahab. Dalam Quran Allah tak sebut nama Abu Jahal. Padahal Abu Jahal tu ketua penentang lah. Ada lagi nama dia seperti contohnya Al-Walid ibn al-Mughirah. Masyhur juga tu dalam sirah Nabi. Penentang juga. Tapi nama orang lain tak masuk senarai. Tak masuk Quran. Yang masuk Quran seorang ni. Bapak ni. Bapak siapa ni kan? Bapak Lahab nama dia. Dia bukan anak dia nama Lahab. Abi Lahab tu kalau ikut namanya ayah Lahab. Tapi bukan dia tu anak dia nama Lahab. Bukan. Orang Arab kalau dia tengok misalnya kata contohlah katakan Nabi Yunus. Nabi Yunus ni popular dengan apa dia ni? Dengan ikan. Dia ditelan oleh ikan. Jadi dipanggil dalam Quran sebagai pakcik ikan. Sahibil hud. Macam tu. Style orang Arab. Bukan dia tuan punya ikan. Kalau ikut terjemahan, tuan punya ikan. Tuan punya ikan apa? Dia yang kena telan oleh ikan. Dia bukan dia tuan ikan pula. Tapi bahasa Arab tu dia kata sahibil hud, artinya pakcik ikan lah kita kata. Pakcik jual ikan ke pakcik apalah kalau kita kan. Kalau kita, di sini ni Abi Lahab artinya apa? Bapak Lahab. Lahab tu apa? Lahab ni makna asalnya ialah api. Api yang menyala-nyala tu, yang atas puncak tu, atas puncak api tu nama dia Lahab. Tapi kenapa nama dia Abu Lahab? Sebab dia ni dikatakan dalam sejarahnya, dia ni putih tapi ada tanda merah sikit pada muka dia tu. Jadi merah tu macam api. Jadi orang panggil merah kemerahan tu, itu dipanggil Abu Lahab. Nama dia bukan Abu Lahab. Nama dia Abdul Uzza nama dia. Abdul Uzza ni hamba kepada Uzza. Uzza tu berhala. Jadi ingat elok-eloklah kita ni orang Islam tak boleh nak nama Abdul tu cantik tapi belakang tu mesti Asmaul Husna. Jangan letak nama Abdul Kaabah ke. Ada orang Arab nama Abdul Kaabah. Abdul tak boleh. Abdul apa lagi kan? Kita suka sangat kepada apa ni? Apa ni? Perahu tu tu perahu tu kata dia tu. Abdul Perahu. Tak boleh. Manalah tahu Dia mesti Abdullah, Abdul Rahman. Itu boleh. Sebab apa? Kena nama Allah di belakang tu. Orang Arab zaman dulu ni Abdul Uzza, Abdul Lata nama dia. Lata tu berhala, Uzza tu berhala. Jadi tak boleh. Jadi nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib lah. Dia ni orang antara yang terkaya di Mekah ni. Terkaya dapat duit, pandai bisnes ke tak tahulah tapi terkaya. Kemudian dia ada anak. Anak-anak dia ni ialah telah berkahwin dengan anak Nabi kita, iaitu Ruqayyah dengan Ruqayyah. Kemudian berkahwin sebelum Nabi dapat wahyu. Bila Nabi dapat wahyu, dia marah kepada Muhammad ni, dia beritahu kepada anak dia ceraikan Ruqayyah tu. Jadi bagi orang Arab ni kalau cerai ni malu. Malu siapa? Malu pak mertua tu. Kenapa cerai? Maknanya dia nak saja, dia nak memalukan Muhammad ni, dia kata. Ada isteri dia pula, nama dia Arwa. Nama Arwa. Isteri dia ni, nama dia Arwa, tapi orang panggil dia Ummu Jamil. Jamil ni maknanya cantik maknanya. Maknanya orang cantik lah. Dia pun kepala samseng juga. Kehebatan dia dua orang ni, rumah dia tepi Nabi, rumah dia tepi rumah Nabi. Gitu. Jadi apa dia buat? Dua-dua orang ni, perangai jahat dia ni, ialah dia suka campakkan benda-benda kotor depan rumah Nabi.
Isteri dia ni suka bawa duri, bawa kayu-kayu yang berduri, dia ambil, dia letak depan rumah Nabi tu supaya Muhammad ni bila turun rumah tu pijak tanah tu atau pijak benda kotor tu. Jadi kalau kita sekarang cari tahid-tahid tu letak depan rumah orang tu. Busuk lah apa benda. Susah lah Nabi nak kena bersih pula. Perangai tu kita cerita tu nak cerita kejahatan dia. Ada satu riwayat lagi, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang berkata, dia kata, pada satu masa aku ikut ayah aku pergi ke Mekah. Ni zaman mula-mula Nabi awal-awal tu. Bila sampai tu dia kata, buat apa? Dia kata, aku jumpa seorang yang bernama Muhammad. Aku ikut ayah aku. Muhammad ni start ceramah. Bila start ceramah, kemudian dia kata, habis ceramah, datang seorang belakang Nabi tu, seorang lelaki, dia kata, yang kemudian cerita, kata apa? Jangan ikut lelaki tadi tu. Jangan ikut cakap dia. Dia tu penipu. Dia ni kafir lah, dia kata murtad dan sobek ni dah habis. Jadi aku tanya ayah aku, dia kata siapa lelaki tu? Itulah bapa saudara dia, nama dia Abu Lahab. Itu. Jadi maknanya tu kerja nombor 2, nombor 3 dia lah kan, iaitu pengganah, penjahat, apalah semua sekali lah tu boleh ke dia yang tak betul tu. Jadi turun ayat ni, padanlah ulama tafsir kata turun ayat ni nak kutuk habis-habisan Abu Lahab ni. Lebih jahat lagi daripada daripada Abu Jahal. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin. Celakalah. Yang pertama tabbat tu doa, yang kedua tu watab tu, waw tu dan, tab tu artinya ialah dan, memang celakalah dia. Tapi tab ni dia lain sikit, celaka dia. Bahasa Arab ni dia cantik sikit. Tab ni maksud dia, kalau kita tab tu tempat mandi tu dalam bilik air tu kan tab kita tu. Ni tab ni TUB juga ni, TAB. Tab ni maksudnya begini, seorang yang celaka secara perlahan-lahan. Gitu. Dia maknanya dia bukan gitu, dia bukan orang panggil sudden death tu, bukan. Sudden death tu mati mengejut tu kan. Kalau boleh kata dia bunuh diri, dikategorikan sebagai mati mengejut. Ni bukan mati mengejut ni. Tab ni iaitu seorang yang hancur secara perlahan-lahan. Gitu. Tu, mati slow-slow. Memang betul. Yang berlaku di akhir hidup dia ni iaitu dia sakit. Sakit dia tu jadi sakit kulit tu, semua anak-anak dia ni tak berani pergi dekat dia. Kalau kita sekarang sakit apa? Sakit AIDS. Sakit apa tak tahulah kan. Tapi sakit orang takut nak pergi. Jadi akhirnya dia pergi lari daripada kampung Mekah tu, dia pergi jauh, dia mati di padang pasir tu. Jadi anak-anak dia tahu dia mati situ, tak nak pergi sentuh dia. Anak-anak dia upah hamba-hamba daripada Habasyah, dia kata hamba daripada Afrika yang pada masa tu upah pergi tarik dia dengan tali. Ikat dia, orang panggil apa tu, ikat macam biawak lah macam tu kan. Tu heret dia, jumpa lubang, tolak masuk dalam lubang situ, kemudian letak batu atas tu supaya kambus macam tu saja. Itu maknanya dahsyat. Itu memang betul jadi. Jadi orang Mekah yang baca ni watab ni, jadi memang betul. Itu makna watab tab tak makna tab tu. Tab tu maknanya gitu, kehancuran yang perlahan-lahan gitu. Allah SWT yang kedua sebutnya dalam ayat yang kedua ialah ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada faedah langsung. Ma'aghna tidak, maknanya tidak dapat menghalang azab Allah ni hartanya nombor satu. Maknanya dia ada harta banyak. Allah Ta'ala sebut spesifik harta dia. Kemudian tu wama kasab. Kasab ni maknanya usaha. Maknanya ulama kata usaha ni ada 3. Usaha ni, ini harta. Kemudian yang usaha dia apa? Nombor 1 dia kata anak-anak. Itu maksud kasab. Yang kedua ialah pangkat. Kemudian tu yang ketiga ialah kedudukan dia. Jadi pandangan bagi orang Arab tu tinggi. Pangkat dia ni besar. Kemudian harta dia banyak. Kemudian anak dia ramai. 4 benda. Dalam ayat ni kata, semua benda tu ma'arna. Artinya apa? Tak ada guna, tak boleh halang apa-apa pun dia. Maknanya betul Jadi Allah Ta'ala bila cerita tentang Abu Lahab ni, sebenarnya nak cerita juga tentang kepada kita ni. Bahawa harta betul kita ada. Kalau yang kita makan memang habis tak? Kita makan jadi apa? Jadi tandas lah tak? Jadi jamban lah kita kata yang kita makan. Yang kita pakai jadi reput lama-lama. Habislah kan kita beli mahal mana pun, 100, 1000, sejuta pun baju,
Masuk dalam lama-lama dia repuk juga, dia hancur juga kan. Kemudian yang ketiganya, yang tinggal tu Nabi katakan, apa yang kamu tasaddaq, yang kamu sedekah. Yang tu yang kekal. Yang ketinggal pada kamu. Yang lain tu semua tak ada. Jadi tanah, jadi jamban, jadi apa semua tak ada. Jadi ma'arna, harta dan juga apa usaha kamu. Tu ayat yang kedua. Dia memang betul, memang tepat dengan keadaan dia tu. Yang ketiga, sayasla naran zata lahab. Kita tengok dalam ayat ni, dia ni kan maknanya semua tu berakhir dengan keras sikit bunyi dia. Ulama tafsir kata dia bunyi tap gitu. Lepas tu sab gitu. Kemudian tu lahab tu. Dia punya ber dengan dal. Dia kata bunyi tu sendiri dari segi bahasa Arab tu maknanya dia ada efek tu. Bunyi macam orang menyanyi juga Kalau orang berpantun juga orang berpantun kalau bunyi sama tu ataupun tak cukup rangkak sikit orang kata ni apa pantun apa ni? Pantun cak ayam apa ni? Dia kena bunyi tu kena sama tak? Bunyi belakang ke eng belakang kena sama kan? Jadi bila bunyi ni dia ada efek dia kata. Bila baca tu bunyi macam tu. Terkejut. Watap. Jadi bunyi tu dia kata sesuai dengan ni dua orang ni siapa? Abu Lahab dengan isteri dia dengan arwah ni. Jadi Allah Taala kata last sekali sayasla naran zata lahab. Nanti dia akan dimasukkan yasla naran ke dalam api zata lahab yang mempunyai lahab. Lahab situ ialah Abu Lahab lah tu. Tapi lahab tu maknanya api. Maksudnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang mana api tu menyala-nyala padam dengan nama dia tu. Jadi sekarang ni sebenarnya asalnya nama dia tu merah, muka dia merah kan tak Muka dia merah, orang panggil Abu Lahab. Sekarang dia masuk api dalam yang lahab tu. Lahab bukan lahab bahasa Melayu Pelahab tu lain. Itu lahab tu lain. Ini lahabun. Itu lahabun. Lahabun tu api. Kemudian Allah Taala sebut selepas daripada pula tu wamra'atuhu. Dalam Quran kalau dia sebut kadang-kadang dia guna isteri ni, perkataan isteri ni makna dia guna perkataan zaujun ataupun zaujatun dalam bahasa Arabnya. Zaujatun tu makna isteri. Tapi kadang-kadang dia guna imra'atun. Jadi ulama tafsir kata biasanya kalau imra'atun kemudian sebut nama belakang tu maknanya buruk maknanya. Orang kalau kita bahasa Melayu lah katakan. Itu saya tak tahulah bahasa sini Kalau orang panggil sini isteri, contoh isteri abu kata. Orang kata kalau sini bini lain pula Kalau bini lain pula minta maaf lah kan. Kalau orang kalau kata perempuan lah kan, perempuan apa ni, kalau perempuan wanita dia lain tu tak bunyi tu kan. Maknanya ada makna-makna tu kan. Ini wanita ke ini perempuan, kata kalau perempuan tu rasanya tak elok sikit. Itu penggunaan perkataan. Jadi dalam Quran dia guna imra'atu wa imra'atuhu dan isterinya. Isteri apa? Isteri Abu Lahab tu hammalatal hatab. Allah Taala sebut nama tu hammalatal hatab tu iaitu pembawa. Dalam bahasa Arab saya ke bunyi ke kekuat sangat saya cakap lah. Tunggu sikit. Okey. Kemudian tu dia kata wa mar'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia tadi ni kenapa dia panggil hammalah tu maknanya pembawa maknanya. Hatab ni ialah kayu api. Jadi kenapa disebutkan kayu api situ? Pembawa kayu api. Dalam ulama tafsir kata maksud pembawa kayu api ni nombor satunya dia bermaksud bahawa memang dia ni sebab dia ni suka bawa kayu. Kayu yang berduri, kayu orang buat bakar sebenarnya, gunakan untuk bakar. Tapi dia letakkan depan rumah Nabi tu supaya menyakitkan Nabi. Letak kayu depan jalan orang. Orang keluar pintu rumah, tak pijak apa. Jadi Nabi kata dalam sejarahnya kan, siapalah pula buat benda ni. Dia ni Samsing juga, Dia perempuan Samsing di Mekah tu, dan dia sekali tu bila turun ayat ni wa mar'atuhu hammalatal hatab, ingat bila turun ayat ni semua orang baca, semua orang Islam baca. Semua sebab masa tu maknanya kalau nak ceramah guna Quran. Jadi bila guna Quran, baca ayat Quran kepada orang Mekah tu, orang Mekah ni dengar,
Celaka dia kata. Sebut nama aku pula dah. Dia kata, siapa? Tu, isteri dia tu. Jadi dia pun buat apa? Dia pun pergi cari Muhammad. Dia bawa batu situ. Aku nak apa ni? Aku nak lontar pada Muhammad, dia kata. Dia pun pergilah. Pada masa tu dia pergi dekat masjid. Di Masjidil Haram itulah dipanggil masjid. Jadi ada di situ Nabi dan juga Abu Bakar. Dia datang tu, Abu Bakar tengok, dia kata, ni, ya Rasulullah, kata, dia datang dah pula. Tu makcik tu dah datang tu. Makcik tu nak buat apa tu? Nak buat kepada kau tu. Dia tengok-tengok. Apa dia tanya? Dia kata, Muhammad. Dia kata, Abu Bakar, mana kawan kau? Mana kawan kau? Abu Bakar kata, ni Muhammad tu tepi ni. Dia tak beritahu. Tapi kata, pelik lah. Mana kawan kau? Aku nak lontar batu, dia kata ni. Tu jadi dia kata, lepas tu dia pusing, dia lari. Lepas tu Abu Bakar ni dalam hadis sebut, Abu Bakar tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, dia tak nampak ke kau? Tak, dia kata, Allah Ta'ala telah mendindingkan di antara aku dan dia. Jadi mana Allah Ta'ala selamatkan dia. Tu kejahatan antaralah cerita-cerita kejahatan. Banyak lagi cerita-cerita kejahatan arwah ni nama cantik arwah nama cantik Ummu Jamil, perempuan cantik, nama Jamil cantik, tapi perangai jahat. Jadi Allah Ta'ala sebutlah sekali fi jidiha. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua kata, ulama kata maksud hammalatal hatab ni bukan bawa kayu api, tapi ialah dia ni suka menyebarkan benda-benda jahat. Itu dia panggil dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab dia panggil an-namimah, dia panggil. Dalam bahasa Melayu saya rasa adu domba. Tak tahulah betul adu domba ni. Iaitu nak bagi orang bergaduh. Itu masyhur ni. Perempuan ini dia suka, arwah ni dia suka bagi orang bergaduh. Dia cakap orang ni, jadi batu api ke apa tak tahulah kan. Itulah sebab itulah nama hammalatul hatab. Dia tu tukang bawa kayu api. Itu maksud hammalatul hatab dalam bahasa Arab iaitu seorang perempuan yang suka cerita benda ni pada ni nak bagi orang bergaduh. Dia suka sangat orang bergaduh. Jadi akhirnya Allah Ta'ala sebut fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha, pada lehernya. Kemudian ada apa? Hablun, ada tali. Mim masad, daripada sabut. Itu terjemahan dia. Saya baca terjemahan. Tapi maksud sini ulama-ulama hadis, ulama tafsir kata ialah perkataan ini bila disebut dalam pada lehernya ada tali yang mengikatnya, dan tali itu daripada sabuk. Nak tunjuk apa? Tu nak tunjuk kehinaan, kata. Nak menghina dia. Maknanya kalau orang kaya-kaya, perempuan kaya-kaya ni dia pakai apa? Dia pakai rantai emas ke, dia pakai rantai apa ke, jadi lawa lah cantik. Ini pakai tali sabuk pula pada lehernya. Apa cerita ni perempuan ni? Memalukan orang, macam orang tak sihat. Macam itulah maknanya kan. Jadi bila sebut benda ni, maka malulah dia, menghina dia ni. Tapi sekarang kita baca insya-Allah kan. Sampai hari kiamat kita akan baca ayat ni sebut nama Abu Lahab ni. Jadi tahniahlah Abu Lahab sebab dapat nama masuk dalam Quran. Jadi padanlah muka dia sebab dia menentang dia dan mati dia dalam keadaan terseksa. Dia tak mati di Badar Abu Jahal tu mati di Badar. Masuk dalam telaga, masuk dalam perigi. Tu Nabi dah kena pancung lah tu Abu Jahal tu. Dipancung di budak je kalau ceritanya. Budak yang bernama budak 2 orang yang nak pergi perang tu, kemudian dia pancung Abu Jahal tu, dah putus kepala dia tu. Nabi ambil kepala dia, tengok dah dibawa kepala tu, budak tu bawa kepala jumpa Nabi. Ni Rasulullah ni bapak jahat ni. Nabi kata, inilah dia Fir'aun hazihil ummah. Nabi kata, inilah Fir'aun umat ni. Abu Jahal tu campak dalam perigi, kemudian dah masuk semua tu, yang jahat-jahat semua masuk dalam perigi. Nabi kata, macam mana semua? Jumpa dah dengan Tuhan. Jumpa dah. Kan aku dah cakap, macam itulah lebih kurang kan. Hal wajadtum ma wa'adtukum haqqa, dia kata. Bukankah aku dah cakap dah? Kau jumpa dah sekarang ni. Dah habis tamat riwayat tu. Tinggal seorang kedik-kedik lah sekarang ni. Siapa? Kedik-kedik lah kita kata siapa, iaitu Abu Sufyan. Abu Lahab tu lepas daripada Badar tu mati gitulah, mati daripada pasir macam tu. Jadi itulah cerita kita insya-Allah Abu Lahab pada malam ni, cerita kisah Abu Lahab ni. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu insya-Allah Kita berjumpa lagi dalam sesi-sesi akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita tutup sama-sama majlis kita pada malam ni dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.